Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, hari ni King Sediti nak kongsikan kepada sahabat semua cara lajukan Honda Dash V1. Okay, siapa yang pengguna Honda Dash V1 bukan kaleng-kaleng. Okay, yang orang panggil apa? Special Edition. Okay guys, ada perkongsian sedikit motivasi untuk kita bersama. Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Okay guys, cara lajukan Honda Dash V1 Special Edition. Okey, yang pertama, apabila sahabat ingin melajukan motor sahabat-sahabat, sahabat perlulah menukar CDI. Cerita dia macam ni. CDI Racing dengan CDI Standard. Kenapa perlu kita tukar CDI Racing? Dan kenapa kita tak perlu pakai CDI Standard? Okey. Berdasarkan kajian King Sediti, sahabat-sahabat boleh memilih CDI Racing ataupun Standard, mengikut keperluan sahabat-sahabat lah. Jadi apabila sahabat ingin mendapatkan top speed dan pickup yang padu, sahabat mestilah memakai CDI Racing. Jika sahabat ingin mengekalkan enjin standard, mengekalkan kuasa yang standard, tak terlalu high, sahabat boleh pakai CDI Standard lah. Okay, jadi kalau sahabat nak betul-betul power motor tu keluar base semaksimum mungkin, sahabat tukarlah CDI Racing. Okay, fungsi CDI yang kita perlu tahu adalah CDI Racing dia tiada cut off. Dia tiada cut off engine lah. Dia tiada cut off engine. Kalau CDI Standard ni dia ada cut off dia. Kalau motor nak tahu motor tu power tak power, motor standard kebiasaannya, kalau dia sampai dia punya orang panggil high RPM tu, dia akan ada bunyi cut off. Macam mana bunyi cut off King Sediti tunjuk, King Sediti bagi bunyi contoh lah. Ada bunyi, kita ram out throttle, dia bunyi macam tu. Jadi fungsi dia punya cut off tu adalah untuk menjaga enjin kita lah daripada rosak. Kalau kita seumpama kita ram kosong, tak masuk gear, ram kosong, enjin ringan, boleh menyebabkan putus crankshaft ataupun putus bahagian kelas. Dia putus dia punya tu kan, crankshaft tu, batang dia tu putus. Jadi sebab itulah adanya sistem cut off daripada CDI Standard. Kalau kita pakai CDI Racing, dia tiada cut off lah. Jadi dia akan semaksimum mungkin yang boleh pergi. Tapi sahabat kena bawa hati-hatilah. Kalau motor-motor yang racing ni dia ringan, lagi peluang cepat putus tu tinggi. Jadi nak tarik kau tarik waktu ada gear. Kalau dah meneran tu masuk gear cepat. Jangan bagi overram. Bagi overram bahayalah. Jadi kalau sahabat nak power sebenar motor sahabat tadi, sahabat tukar CDI Racing. Kalau nak jaga enjin, takut tak boleh kawan nafsu, sahabat pakai je lah CDI Standard kan. Suka rank kosong apa kan, bahayalah. Jadi King Sediti showkan kepada sahabat-sahabat semua, pakailah CDI mengikut keperluan sahabat-sahabat semua, supaya tiada berlaku pembaziran. Okey, jadi CDI Standard ada cut off, api dia tak padu. CDI Racing api padu, dia tak ada cut off. Dia tiada cut off. Jadi ikutlah sahabat-sahabat punya keperluan. Okey, seterusnya yang kedua, exhaust custom. Okey, untuk menjadikan ujung tu hidup, pickup top speed ada, exhaust custom
exhaust custom memainkan peranan yang penting lah. Dia menjadikan motor sahabat-sahabat semua tadi, pickup top dia buka habis. Ingat, setiap komponen yang ada pada motosikal sahabat-sahabat semua memainkan peranan masing-masing. Dia memainkan peranan masing-masing. Maksud dia tu, laju tu ada tahap-tahap dia. Tukar ni laju 10, tukar ni laju lagi 20, tukar ni laju 30. Ada akan naik dia punya apa panggil, horsepower. Dia punya peningkatan, kepaduan enjin tu meningkat. Jadi apabila kita kata tukar satu barang 100% laju dia, tak ada lah. Jadi kena memainkan peranan masing-masing punya komponen tadi. Yang penting sahabat tukar barang yang betul. Jangan kita pakai barang yang salah, tak laju lah. Yang kedua, KNCDT bagi bonus sikit. Masa setting tu kena pandai lah. Kalau tak pandai, cari pomen-pomen yang pandai. KNCDT tahu, yang mendengar ni pomen handal-handal. Kawan-kawan ada yang pandai-pandai tu, kan, yang pandai, hantar kat dia. Kita support kawan-kawan kita. Yang mana pandai tu kita support. Kalau kita rasa dia belum pandai, janganlah. Takutkan pecah enjin kita, kan. Okay, jadi KNCDT bagi tahu macam tu. Nak laju ni satu barang yang betul pakai. Ingat ni pesan KNCDT. Satu barang yang betul kita pasang pada motosikal kita untuk ketahanan dan kelajuan. Yang pertama. Yang kedua, kena pomen yang pandai pasang dan setting. Yang tu penting. Kalau barang dah betul, pomen salah setting, tak guna ke? Hancur ke enjin. Barang tak betul, barang kira salah pasang, barang yang salah masuk dalam kita punya komponen enjin, komponen motor kita, pomen betul, jahanam juga. Dia kena dua-dua. Barang masuk, barang yang betul, cam yang betul, exhaust yang betul, carburetor, set minyak pilot yang betul, pomen pula padu. Memang marvelous lah orang panggil, kan. Macam tu, dia padu. Okey, jadi ingat tu. Kita tak boleh kata, saya pakai barang ni tapi tak laju. Masalah tu, kan. Jadi pentingnya dua benda ni. Barang masuk yang betul, pomen setting betul. Memang mantap motor sahabat-sahabat lah. Okay, jadi exhaust custom ni dia akan bagi tekanan dalam enjin tu dapat keluar dengan benar lah. Jadi tak terlalu besar, tak terlalu banyak dia buang. Kalau banyak buang, jadi kompres tu kurang. Apabila kurang, top speed kita tu tak dapat bertahan lama. Enjin cepat panas. Sebab kompres tu dia buang, dia penat, kan. Macam kita lari-lari hembus nafas, apa perasaan? Memang mencungap tertongging kan. Jadi sahabat perlu peka lah. Kalau ada sahabat-sahabat yang pandai pasang, bahagian-bahagian enjin ni bagi dia pasang. Kita support kawan-kawan kita. Kita support. Kita jangan menghina, siapa-siapa pun jangan menghina. Tak pandai kita belajar, kan. Yang pandai kita kongsikan ilmu. Okey, jadi yang seterusnya, yang ketiga adalah cam custom. Okey, fungsi cam custom adalah memberikan sahabat punya motor tu buka habis top speed. Okey, kira pick up top speed tu dia buka habis. Maksud dia, kalau contoh motor tu boleh pergi 1.4, dia akan out lah 1.4. Tapi kalau sebab yang salah cam, salah setting cam je, dia pergi 1.2 termenung macam tu. Dia salah setting tu. Cam dia bahagian cam. Kita tak boleh kata kita tukar CDI, power habis keluar. CDI kita kena tahu fungsi dia adalah untuk membuang cut off engine. Jadi kalau motor kita tu setting tak tune 1.2, CDI tu memang dia tak ada cut off lah. Kita nak ketahanan enjin tadi. Okay, jadi cut off engine tadi, bukan kita kata tukar CDI tu laju motor kita. Kira jangan pening-pening CDI untuk buang cut off. Kira dah akan bagi kita kelajuan. Tapi untuk mencapai kelajuan tu,
sahabat kena pakai cam custom yang betul lah untuk dia buka power engine tu. Ikut spek. Contoh spek 53, 56, 54, 55, 58 kan, 60. Jadi kena ikut spek dia untuk bagi kita punya top speed tu semaksimum mungkin. Kan, seganas mungkin. Sepower mungkin. Okey, jadi itulah cam custom. Okey, cam yang kita pakai tadi. Kalau kita pakai cam yang betul, kita akan dapat pick up top speed yang semaksimum engine kita, yang sesuai. Kan? Yang penting sesuai. Tak boleh kita pakai yang tak sesuai. Dah tak sesuai, tak laju lah. Okay, jadi kita pakai yang sesuai. Okey, yang seterusnya. Yang keempat. Ni jantung dia. Carburetor. Carburetor, Kinselity show kan. Untuk Honda Dash V1, yang pakai carburetor. Pakai carburetor TS125 size 25mm. Okey. Okey, pakai carburetor TS125 size 25mm. Okey, carburetor ni kalau kita set betul ikut size block kita minyak pilot dia, memang padu. Okey, kita kena tahu juga carburetor ni untuk apa? Okey, carburetor ni untuk menyempurnakan pembakaran dalam omboh kita, piston kita kan, dalam blok kita tadi, pembakaran, letupan dia tadi. Okey, jadi apabila carburetor yang kita pilih tadi sesuai, maka minyak dan angin yang masuk akan menghasilkan letupan pembakaran yang mantap dan menghasilkan horsepower yang tinggi lah. Dia hasilkan kekuatan, tekanan yang tinggi tadi, dia akan menghasilkan tekanan tadi yang terhasil, dia akan menghasilkan pick up dan top speed yang padu. Kalau carburetor salah setting, tak ngam kan, memang tak dapat lah top speed yang sebenar. Berita baiknya kepada sahabat-sahabat semua, Kinselity ada buat package untuk carburetor TS125 size 25mm ni, ikut spek blok sahabat-sahabat semualah. Contoh sahabat pakai blok 53mm, Kinselity akan setkan siap-siap minjet pilot yang sesuai untuk spek blok sahabat-sahabat semua. Contoh 53, Kinselity set minjet pilot 53. Contoh blok saiz 56, Kinselity set kan minjet pilot saiz untuk spek blok 56. Macam tu. Okay, jadi persoalan dia, macam mana Kinselity tahu cara setting blok 53 minjet sekian-sekian. Okey, berdasarkan pengalaman lah. Okey, pengalaman buka pasang masa dulu-dulu kan. Masa dulu-dulu main motor A5, sampai sekarang pun main lagi. Jadi Kinselity kongsikan lah ilmu tadi. Kinselity start main motor A5 umur 15. Start main lah, godek. Betul kan? Abang Kinselity pun main juga. Dah 30 tahun lah. Jadi Kinselity belajar lah dengan abang tadi kan, Abang Long tadi. Okay, jadi seterusnya Kinselity belajar lagi dengan Sikyong Racing. Okay, tongkiat Kinselity belajar daripada umur 15 tahun tadi. Kinselity belajar kira sampailah habis main F5, Kinselity main LC kan, main LC, main RSZ, main 125Z. Jadi motor-motor tu yang mana dah tak ada tu, orang panggil dah jual lah. Tak ada lah. Kalau motor-motor yang ada lah, yang tu je kan. Dah jual lah. Kira dah habis main lah dulu. Jadi kita main motor yang Kinselity nak kongsikan ilmu lah. Jadi yang motor-motor 125Z, LC135, RSZ, masa tu belum main YouTube lagi. Belum nak berkongsi ilmu YouTube. Tak tahu YouTube ni boleh berkongsi ilmu. Untuk carburetor tadi macam tu lah. Kalau pakai carburetor yang betul, dia akan memberikan ketahanan kepada enjin kita lah. Dia bagi enjin kita tahan. Dia akan bagi enjin kita tahan. Dekat top speed dia akan buka lah. Dia bagi ketahanan pada mesin sahabat-sahabat semua kalau kita set minyak pilot dengan betul. Pemilihan exhaust yang betul kan, pemilihan exhaust yang betul penting lah tu untuk ketahanan dan kelajuan motor sahabat-sahabat semua. Tak boleh terlalu besar exhaust, pakai exhaust open kan, belok kecil je, compress dia buang habis. Dia memang rasa pick up, tapi top speed tu
dia tak boleh nak tahan lama sebab kompresor tekanan dia kurang. Tak dapat capai kelajuan yang sebenar. Okey. Seterusnya yang kelima adalah block racing. Untuk meningkatkan kelajuan, sahabat boleh pakai block 53, 55 ke 56 ke kan. Boleh lah. Okay, boleh pakai lah. Jadi semakin besar ombor, semakin besar piston dan size block, semakin padu, semakin power letupan, semakin orang panggil apa, horsepower meningkat. Zaman-zaman sekarang zaman Waisuku kan, main horsepower macam kereta lah kan, mentang-mentang dia pakai ECU. Jadi dia sistem horsepower lah dia sebut kan. Dulu tak ada kan, dulu jarang dengar horsepower ni, biasa kereta je. Tapi semenjak Waisuku ni menjadi fenomena, dia jadi trend lah sekarang kan. Horsepower, siapa yang paling tinggi horsepower dia power kan. Okay, jadi sahabat boleh pilih lah blok ikut keperluan sahabat-sahabat semua kan. Kalau nak pergi masjid 53 sedap lah kan. Kalau nak pergi masjid cepat sikit 55 sedap lah. Tapi kalau nak cepat lagi sampai 56 kan. Kalau nak besar lagi ikut lah, ikut sahabat-sahabat dia kan. Yang mana ada keluar blok besar-besar boleh lah try. Tapi pakai blok besar-besar ni, semakin besar blok semakin banyaklah penyelenggaraan dia. Makin banyak dia punya resiko yang kita perlu tanggung. Okay. Jadi kalau Kinsidity show kan untuk pemula-pemula bermain motor ataupun dah lama main motor, untuk ketahanan mesin, kalau cc 110 ni 53, 55, 56 kira okey dah, sedap lah pakai. Nak main highway, nak lock throttle, tak risau apa-apa, tak nak pening risau-risau apa-apa, 53, 55, 56 tu sedap lah. Boleh lock throttle straight. Ingat, setting betul, minjet pilot, sistem exhaust, cam kan, kira setting betul, carburetor apa semua, set sprocket cun-cun, memang padu. Memang tahan atas highway tu, tak payah risau dia nak jam. Tapi yang paling penting kena pastikan lah minyak hitam, pancutan minyak hitam semua okey lah, tak tersumbat. Kalau tersumbat boleh jam ke blok kan, minyak tak support dekat cam dengan blok. Jadi sahabat kena pastikan lah, rasa dah lama tak tukar oil pump dia apa semua kan, tukar lah, cuci lah, servis kan. Okay, jadi minyak hitam ingat tukar. Main highway minyak hitam mesti clean. Buat kerja tu kena clean sikit kan, bahaya tak clean. Jadi kena buat kerja tu clean supaya kita punya dalam enjin tu tak ada masalah. Kira aliran minyak tu sampai tak sumbat apa semua. Atas highway tu kita boleh confident lock throttle. Skru-skru kena ketat-ketat lah kan. Jadi setakat tu lah Kinsidity kongsikan ilmu ni. Semoga ilmu yang Kinsidity kongsikan bermanfaat. Jadi untuk cara lajukan Honda Dash V1 Special Edition ni, Kinsidity ada jual package untuk lajukan motor Honda Dash V1 di kedai Shopee Sediti, nama kedai Cahaya di Atas Star. Okey, jadi sahabat boleh pilih lah CDI Racing ke, nak beli CDI Racing dulu ke, nak beli exhaust custom dulu ke, can custom ke, carburetor TS 125 size 25mm ke kan, block racing ke, size 53, 55, 56 ke, ikut lah. Nak beli package semua tu pun boleh, full package, ataupun nak beli asing-asing, tak ada masalah, boleh ikut bajet lah. Kalau nak bagus, buat motor tadi, kalau nak bagi cun, beli package lah, kan. Beli CDI dulu kan, beli package, beli CDI beli package CDI exhaust, CDI racing, exhaust custom, can custom, carburetor TS 15 size 25mm, block racing kan, ikut size tadi, senang setting terus. Mana kalau sahabat beli package Kinsidity carburetor tu, Kinsidity terus set kan lah, ikut block. Contoh saya block 53, Kinsidity terus set 53. Kalau
sahabat pilih blok 55, KCDT setkan terus carburetor untuk spek 55. Kalau sahabat order 56, blok 56, KCDT setkan terus carburetor untuk spek 56. Jadi barang sampai kira pasang lah. Pasang, setting skru angin cun-cun sampai dapat high RPM. Pantang sikit kan. Biasa berpantang ni, biasa kalau macam tak nak masak blok tu, kira 1000 km okey dah kan. 1000 km bawa kelajuan bawah 100 lah. Kira 90 ke bawah. Kira untuk maintain bagi blok kita masak bagi dia serasi dengan kita punya ni ruang pembakaran, dia punya blok tu bagi serasi dengan piston. Okey, jadi ikut sahabat-sahabat lah, ikut bajet sahabat-sahabat. KCDT show kan tu lah. Kalau macam rasa nak buat KCDT show kan, macam CDI Racing boleh pasang terus. Kira macam beli CDI Racing ni, sahabat boleh pasang terus. Kira macam nak, orang panggil apa, kita nak tukar CDI dulu. Mana tukar CDI Racing, cabut yang lama, pasang yang baru, tak ada masalah. Kira yang lama simpan lah. Kira pakai yang racing. Dia akan rasa sikit lah kekuatan tadi motor. Tapi kalau rasa nak buat step yang kedua pun boleh juga. Kira beli barang satu-satu. Contoh, ada modal sikit beli CDI Racing, ada modal sikit beli exhaust custom, ada modal sikit can custom kan, ada modal sikit beli carburetor, ada modal sikit beli blok. Jadi sahabat beli, simpan, kira dah lengkap 5 barang tu. Hantar bengkel yang pandai pasang, pandai setting, pasang cun-cun, dah settle masalah. Bau kita rasa kepaduan motor. Kalau kita buat macam satu-satu, contoh tukar exhaust kan, tukar exhaust tu baru, apabila baru tak ada karbon kat dalam kan. Apabila kita dah pakai lama-lama ada karbon. Jadi kita pasang blok baru, blok besar ke apa, dia jadi tak rasa kepaduan sebenar kan. Jadi KCDT bagi cadangan lah. Kalau nak beli satu-satu, nak pasang terus pun tak ada masalah. Tapi tengok lah dia punya yang kesesuaian dia nak pasang kan. Carburetor ni dia rasa macam tu je lah. Kalau pakai carburetor TS ni, untuk blok standard kita pakai, dia jadi macam pick up sikit lah. Kita pick up sikit, torque sikit, macam tu lah. Tapi ikut sahabat lah kan. Jadi KCDT kongsikan, semoga ilmu yang KCDT kongsikan bermanfaat. Jadi macam tu lah. KCDT pun bukan king pun kan, nama je kan. KCDT bukan king pun, sama je kita semua sama je kan. Jadi tu hanya nama je kan? Bukan kita kata KCDT, oh dia ni king lah, tak ada. Sama je, tak king pun kan. Jadi kita semua sama. Kita ni semua pemimpin. Jadi kita bawalah motor kita tadi ke arah kebaikan. Okey, cari rezeki apa semua kan. Itu salah satu jihad di jalan Allah, kita mencari rezeki, dapat kebaikan. Okey, menghormati sesama insan, tak kira bangsa, agama dan apa-apa je makhluk pun kita kena sama-sama jagalah kan, tak boleh khianat apa semua. Jadi semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika suka dengan video ini, boleh share, like dan subscribe. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih support Shopee CDT Cahaya di Atas Star.